benda paling penting pada seorang Muslim ialah akhlak dia. Ada satu hadis ni, dalam satu hadis Rasulullah kata, innamal mu'minu la yudriku bi husni khuluqihi darajatan sha'imil qa'im. Sesungguhnya orang mukmin pasti mendapatkan darajat orang yang puasa dan qiyamul lail dengan akhlaknya yang baik. Jadi kita tengok Rasulullah di kalangan sahabat dia pun, dia paling utamakan akhlak, hubungan sama sahama manusia, akhlak, macam mana dia orang bercakap, benda-benda ni memang bina karakter. Pasal kalau kita tahu yang fiqh ni benda yang kemudian tau. Mesej fiqh ni dia benda yang lebih terkemudian sikit dalam waktu penyebaran Islam. Banyak benda-benda yang ilmu fiqh ni, perintah-perintah ni datang selepas yang zaman Madinah. Waktu zaman Mekah ni lebih kepada akhlak. Macam orang pun memang terpegun tengok akhlak Rasulullah ni dengan akhlak sahabat-sahabat dia. Boleh tak tolong ulang balik hadis tu dia? Hadis tadi? Baca yang makna je. Sesungguhnya orang mukmin pasti mendapatkan darajat orang yang puasa dan qiyamul lail dengan akhlaknya yang baik. Riwayat Abu Daud. Dan everyone pernah dengar hadis mengenai Rasulullah suruh kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang ada analogi penjual tukang besi dan penjual minyak wangi tu. Itu ada juga disebut dalam ni pasal untuk bina akhlak, environment, orang yang kita interaksi pun sangat penting lah. Pasal komunikasi kita tu adalah satu yang diterapkan pada diri. Kalau kita selalu communicate benda yang baik, benda tu akan resap dalam diri. Tapi kalau kita selalu cakap slang-slang yang kurang hajar dan kurang beradab ni, benda tu pun akan affect diri kita. Dia akan kikis kita punya jati diri. Dia akan kikis peribadi kita. Memang kadang-kadang bahasa ni benda yang sangat penting lah. Itulah salah satu benda yang amat menyedihkan. Pasal kita tengok bahasa yang Inggeris pun, the most spoken English is a very impolite English. That's the casual English sekarang dah transform. Dia macam sangat sedih. Macam even SF word apa benda pun, macam benda tu casual sangat dah. Benda yang sepatutnya tak boleh cakap depan mak bapak, sekarang dia orang boleh cakap depan mak bapak. Okey, rasanya kita boleh teruskan seterusnya ke mujahadah. Mujahadah apa? Okey, mujahadah iaitu jihad. Serasa semua orang pernah dengar ayat-ayat awal surah Shaf. Rasanya minggu lepas pun ada cakap juga sikit pasal waktu tu ada sahabat tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perkara yang Allah paling suka? Dan kat situ lepas tu turun ayat tu yang Allah tegur orang yang tanya ni. Pasal dia cuma dia orang, Rasulullah dah cadangkan macam-macam ibadah tau. Dan dia orang tak nak buat, tapi dia macam, lepas tu tanya apa yang Allah paling suka. Lepas tu turun ayatnya macam apa? Baca sikit. Surah Shaf ayat 1 sampai 5. Daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dia yang kat situ dah tanya dah kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tak buat. Dia macam lepas tu kabura maqta indallah yang taqulu ma la taf'alun. Dia macam benda tu kabura maqtan, sangat dibenci oleh Allah kan. Sangat dibenci oleh Allah bila kita mengatakan sesuatu yang kita sendiri tak buat. Jadi tu pasal jihad ni kita kena include kan, bersungguh-sungguh. Bukan setakat kata berjihad, dia mesti bersungguh-sungguh. Dan lepas tu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksudnya Allah menyukai mereka yang membunuh di atas jalan yang di atas soft yang tersusun seperti solid structure.
Jadi macam benda ni apa, cerita mengenai organisasi lah. Kalau macam kita nak berusaha kan, apa, bila kita berjuang di jalan Allah ni, bukan setakat seorang-seorang je. Kita kena ada apa, satu kumpulan dan tersusun. Dia macam kita tak boleh tunjukkan kita berjuang di jalan Allah tapi kita berpecah belah. Ini salah satu masalah komuniti Islam sekarang. Okay, semua orang nak berjihad, tapi pada masa sama mereka berpecah belah. Dia macam bagi mesej yang salah pada dunia. Jadi macam kata semua masalah dunia semua salah Muslim. Muslim nak berperang, tapi apa, perang sama sendiri. Kata macam Mesir pun, kalau tanya orang sini kata Muslim killing each other. Sebab dia tak ada structure ni. Dan tapi itu pun tak ada salah, memang sistem dunia dia tak bagi Muslim ada structure ni. Lepas tu bertahap dalam melakukan mujahadah. Mujahadah ni dia ada step dia. Macam kita tak boleh terus, okay, aku nak pergi perang. Dia ada level dia. Dia pasal kita kena tengok kita punya action tu, adakah dia akan menguntungkan ummah ataupun dia akan merugikan ummah. Kadang-kadang mungkin niat kita tu ikhlas, tapi dia akan merugikan ummah. Macam ummah mungkin belum bersedia lagi waktu tu. Cuba ingat zaman Rasulullah tu, ada umat Islam tiba-tiba isytihar perang dekat Rom. Waktu tu Islam apa, Madinah masih lemah lagi. Itu macam sangat bahaya lah. Tiba-tiba kata datang seorang orang Islam, sahabat pergi dekat Rom, cakap jumpa raja, kata aku nak pertahankan Islam, okey, kamu turun. Lepas tu macam cabar raja Rom. Macam benda tu memang tak logik lah. Jadi benda ni dia memang ada tahap dia. Macam bila dah datang perintah Allah tu, baru perang. Macam kita zaman Rasulullah pun memang setiap even for perang tu diorang tak boleh apa, berjuang lagi. Macam waktu kat Mekah tu sampai kena seksa, sampai mati apa, Sumayyah mati, tapi still tak perang lagi time tu. Tapi bila kita tengok zaman Madinah, ada seorang apa, perempuan Muslim kena salak kain. Lepas tu seorang lelaki Muslim perangi orang yang orang Yahudi yang buat macam tu, dan orang lelaki ni kena terbunuh. Dan Rasulullah terus isytihar perang. Pasal time tu tahap dia dah lain dah. Orang Islam dah boleh, dah ada kuasa. Dan itulah macam kita bila nak buat usaha-usaha jihad ni, kita kena tengok tahap dan keadaan waktu tu. Dan jangan lalai ni, memang kalau kita kata orang berjihad ni, selalunya bila dia berjihad, dia katakan setiap apa yang dia buat tu, everything yang dia buat waktu dalam usaha dia tu adalah demi Allah. Tapi waktu ni kita kena ingat lah, pasal bila kita dah bawa Allah dalam kita punya apa, intention tu, kita kena tahu lah, macam kita kena buat macam buat untuk Allah lah. Memang tak boleh lalai lah, memang kena fokus habis time tu. Memang kita kena fully committed. Bukan nak kata sekarang tak boleh committed, tapi bila jihad ni macam lain tau. Jihad ni dia macam level dia Muslim. Lepas dah Muslim, orang yang beriman. Orang yang beriman pun tak semesti lagi orang yang berjihad. Jihad ni atas lagi. Mujahidin ni. Mujahidin ni memang apa, kalau dia memang ikhlas, memang syurga terus lah. Jadi apa relation mujahadah dengan tarbiyah zatiyah kita? Inilah pasal sikap seorang mujahid ni, sikap dia ni nak bina, yang boleh bina hanya diri dia. Orang lain boleh supply apa-apa pun, tapi untuk bina sikap seorang mujahadah ni, untuk sampai tahap seorang mujahid ni, dia perlukan self sustaining punya tarbiyah. Dia mesti self sustaining, dia tak boleh harapkan orang lain untuk tarbiyah dia je. Dia mesti dia sendiri tarbiyah diri dia, baru benda tu boleh kekal untuk sampai level mujahid ni. Kalau mungkin kalau macam orang mukmin, dia boleh kekalkan iman dia hanya dengan kerana ada guru, ada Rasulullah di samping dia. Tapi orang yang mujahid ni, dia bukan setakat tu, dia sendiri nak kekalkan iman dia, dan dia sendiri nak tingkatkan iman dia. Macam kita boleh nampak lah bezanya. Waktu zaman Rasulullah tu ramai orang Islam, tapi bukan semua mujahid. Okay. Waktu zaman Rasulullah pun ramai orang Islam, tapi bukan semua mujahid.
Sebenarnya lebih baik kita tie this perkataan jihad ni dengan diri kita lah. Maksudnya kita jihad untuk berubah diri kita. Jangan kita cakap untuk buat nak pergi perang dan sebagainya, tapi kita kena jihad untuk ubah diri kita dulu lah. Kita apa, correct ourselves to be betul-betul Muslim lah. Macam yang saya cakap, walaupun ramai Muslim, tidak semua orang Muslim yang jenis nak berjihad, nak menjadi seorang mujahid. Apa yang membezakan seorang yang betul-betul tu dengan yang tak betul? Diri sendiri lah. Dan sekali dia yang poin lah, soalan terakhir, kalau kita betul nak berubah, kena doa pada Allah. Dia tak boleh kita buat tapi tak berharap pada Allah. Daripada Allah lah kita minta kekuatan, daripada Allah lah kita minta supaya memudahkan kita untuk berubah. And at this point I want to show a video untuk kuatkan lagi reason kenapa kita perlu buat tarbiyah zatiyah ni. Ada beritahu purpose kan, tapi tak apa. Okay. Mana video? Kena Google sekejap. YouTube kan? Saya kejap nak dengar cerita saya. Dia macam penekanan. Saya seorang yang suka orang Hindu suka akan jadi min aina jita. Kamu dari mana? Hai indakan soal. Apa dia? Ya. Saya lagi full screen Mac kan? Allah Alam, tak tahu. Full screen macam ni. Orang yang guna Mac. User. Pernah balik ke satu video hari. Sebelum lambat. Bukan ni ya? Ajak bincang semalam betul. Kita bincang semalam. Mudah apa? Tak sure itu boleh tapi Kita tak soft untuk boleh dapat baru informasi mak. zoom out ni. Boleh nak share? Boleh. Jadi aku buat dulu ya. Kat lab ni. Selamat balik. Dia bukan zoom in, dia itu buat apa? Tarik-tarik tu. Ya, aku tak tahu. Jelas lah. Kat situ kita tak ada sesi dia macam kita semua tu. Jadi macam jadi TA. Pasal kami kerja dah siap lah. Tapi aku kena tolong orang. Kita tak tahu tengah nak figure out yang benda tu macam option 4 ni. Dan soalan pasal singa. Singa dengan tikus. Singa buat satu. Tapi aku ingat waktu waktu exam tu aku ingat. Waktu exam tu aku tahu. Aku ingat singa dengan tikus, singa tu tertangkap lah dengan guru kan. Lepas tu tikus tu tolong. Dan, tu kan cerita dia. Okay dah. Kita sambung. Satu lampu ke? Sali nak tutup ke PowerPoint kat belakang. Bukan tutup, kecilkan ke supaya tak distracted sangat. Tak boleh full screen kan? Mac user pun give up. Sebab tak
Dia memang tak boleh full screen tu. Dia nampak Video tu. sebab Mac macam ni. Dia point dia nak buat dua macam dua sekali. Dia bukan satu kesatu. Tak HD eh? HD. Tak lah, dia dah bukan dia. Tak ada HD lah. Player size boleh change? Jadi saya dah besar full screen ni. Player size dah habis kan? Dah. Ha? Okay lah, bismillah. Kita tengok dulu dan cuba relatekan apa yang kita dah belajar dan tahu dengan apa yang dia akan cakap apa ni lah. Nama Alihan. So mungkin ada yang dah tengok ataupun ni satu khutbah Jumaat, hadiah Jumaat. Dia bagi dekat GRA baru recently dan 2-3 minggu lepas. So ni dia punya khutbah. Kita akan buat tak habis lah. Jauh boleh pergi dah. Sekejap. Lepas tu baru jumpa dia dekat Richmond. Lepas tu dia pergi Malaysia. Kan biasa dia ada buat. Cuma macam jalan ni. Baru je. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. I have a few brief moments to share with you in today's khutbah. And first I'd like to express how honored I am at the opportunity to address all of you. And I pray that Allah Azza wa Jal accepts these words as ibadah for Him, for you and for myself, and that Allah accepts the prayers of all of the Muslims wherever they may be. And I want to share with you today, inshallah ta'ala, a few insights, a few reflections from a very beautiful ayah of Surah Yusuf. I recited the ayah in the beginning of my khutbah today. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. I want to start by telling you something you already know. You and I, every human being, we share an ideal. Every human being has a purpose in life, whether they say it or not.
For the Muslim, we'll talk about that later. But even for people that are not Muslim, people that don't even have a religion. Some people just have a religion because their parents gave it to them, but they don't really care about it themselves. They're just living life. And when they have that, we're living that life, they have some kind of ideal they want to work towards. For some people, all they want at the end of their life, what is success to them? Maybe I'll own a house. That's success for them. Maybe if I have this much money, that means I have success. Maybe if I got married to this one or that one, maybe that means I have success. But everybody has a definition of success. Maybe it's for some students, the only thought about success they have is I want to finish my master's degree. I want to finish my PhD. If I can finish that, I am successful. I have accomplished what I was looking for. Some of you are employees. And sometimes for employees, the only thing you're looking forward to is your promotion. If I can just become the manager, if I can just become the director, if I can just become the senior vice president, I'm successful, I've accomplished something. Every human being has something they want, something they work towards, something that is matloob to them. That's something shared across humanity. You don't have to be Muslim to have that. All of us do.